Tapi beliau, sebab apa dalam umur seketika ini beliau tak nak rasa ingin kahwin, sebab beliau telah dapat zauq, dapat rasa zauq. Masalah zauq ni rasa syok, rasa syok dalam menulis, mengarah kitab. Dia rasa syok dengan ilmu dia, sehingga kan beliau kadang-kadang tak tidur malam, senantiasa mengarang, senantiasa mengajar, belajar, mengarang, macam-macam beliau. 45 tahun, seolah-olah umurnya 150 tahun. Sebab apa? Allah bagi keberkatan kepada umur. Setiap masa, setiap detik Allah bagi keberkatan kepada dia. Jadi kita kena tiru dia. Beliau satu orang yang gempan, badannya gempan, senantiasa berserpan yang halus, satu tongkat, dan jubahnya yang besar. Baju jubahnya yang besar. Ini rupa bentuk beliau. Kalau kita nak gambar-gambarkan sini. Beliau adalah satu orang mufaqih dalam mazhab kita yang besar, dan pendapat beliau banyak digunakan. Fatwa-fatwa yang kita gunakan sekarang ini memang banyak yang telah difatwakan oleh beliau. Jadi beliau telah berikan tajuk Al-Azkar ini sebab apa? Dalam mukadimah beliau ada tulis, iaitu aku risau. Lebih kurang saya terjemah. Tak nak bacakan panjang sangat. Sebab apa? Dia telah berfikir siang dan malam bagaimana nak kumpulkan semua zikir-zikir baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya zikir baginda sallallahu alaihi wasallam ini dapat dijadikan amalan setiap hari, setiap masa. Jadi beliau telah fikirkan, jadi beliau telah kumpulkan semua hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang zikir saja. Bab ini, kitab ini tentang zikir saja, tak ada benda lain lah. Macam mana doa bangun pagi, macam mana doa nak jalan, macam mana doa tengok bulan, macam mana doa nak masuk masjid, nak keluar masjid, semua terkandung dalam. Begitu susahnya kerja beliau. Hari ini mudahnya kita ambil kitab beliau, kita mengaji. Itu pun tak nak lagi. Itu pun ada hak tak nak lagi. Buat apa tengoknya kita. Kemudian di sini beliau telah nukilkan, beliau kata beliau telah fa'aqtasaru fi hadzal kitab 'ala al-ahadits allati fil kutub al-mashhurati allati hiya usul al-Islam wa hiya khamsatun. Aku telah ringkaskan pada kitab ini ke atas hadis-hadis yang mana terdapat dalam kitab-kitab masyhur, yang mana dia adalah asal Islam, iaitu 5. Dia kata dia ambil hadis ini berdasarkan 5 kitab ini. Pertama Sahih Bukhari, wa Sahih Muslim. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abu Daud, wa Tirmizi, dan juga Tirmizi, dan juga Nasa'i. Ini 5 kitab ini yang diambil. Memang inilah muhaddisin yang mana telah diiktirafkan oleh dunia. Hanya mereka, sampai mereka saja yang boleh meriwayatkan hadis. Selepas pada mereka ini, dia tak panggil riwayat dah, dia panggil zakarah, menyebut. Sebab tu kalau kita sebutkan hadis daripada saya, contoh daripada ustaz saya, daripada saya sampai beliau, sampai ke imam yang 6 ini, dia satu lagi ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Satu lagi dia tak tulis sebab dia tak ambil dalam kitab Ibnu Majah, sebab kitab Ibnu Majah terkandung dalam kitab mereka ini. Kalaulah kita jumpa hadis sangkat 6 orang ni, ini sangkat 6 orang ni sajalah. Sampai beliau ni sampai 6 orang ni ke atas, barulah dia panggil riwayat. Bawah pada dia akan panggil zakarah, menyebut. Jadi kita sekarang dah tak boleh dah jadi periwayat, tak boleh. Tak boleh dah. Kita boleh sebut, saya akan sebutkan hadis, boleh. Kita bukan periwayat hadis, bukan. Sebab apa? Sebab mereka ini telah diiktibarkan. Dan kesemua mereka ini bukan orang Arab pun. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, orang Bukhara, Kazakhstan sana. Kemudian Imam Muslim, dekat juga dengan kampung ni, dengan kampung Bukhari, dekat je. Abu Daud pun kawasan tu saja. Jadi Imam Muhaddisin, kampung dia ni dekat-dekat je.
Macam satu tempat je. Abu Daud, Tirmizi dekat Turmus. Nak bubuh nama dia Tirmizi. Dia asal dia orang Turmus. Imam Nasa'i, bukan nama dia ni, semua nama yang saya beritahu tadi iaitu laqab, sama ada laqab ataupun kunyah. Macam Abu Daud ni kunyah, sebab Abu Daud ayah kepada Daud, anak dia yang bernama Daud. Jadi dia bubuh nama dia Abu Daud, ayah kepada Daud. Kemudian Nasa'i, bukan nama dia. Ibn Majah, bukan nama dia. Bukhari, bukan nama dia. Jadi kita kena faham, Allah pilih juga orang ajam ini untuk menjalankan agama, bukan saja orang Arab. Kalau kita tengok A'imah 4 pun, Imam Syafi'i ni dia orang Arab yang sebenar, orang Arab tu, sebab dia ada keturunan Nabi SAW. Kalau kita tengok Imam Abu Hanifah, Nu'man, nama dia Nu'man, orang Afghanistan. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Syafi'i betul orang. Kemudian Imam Malik, bukan orang Arab sebenar, datang duduk Mekah dia. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun bukan orang Arab, tetapi Allah pilih orang ajam dulu. Jadi tak salahlah kita hari ini, kalau kita belajar bahasa Arab, kita belajar lahjah Arab, kita belajar kaedah bahasa Arab, kita juga mengajar dalam kitab bahasa Arab. Tak jadi masalah, tak menjadi satu kesalahan. Jadi bahasa Arab ini bukan untuk orang Arab saja, tapi bahasa Arab ini untuk semua manusia. Dan beliau tulis di sini, dia telah ambil hadis-hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif. Tetapi hadis dhaif ini dia akan terangkan kenapa dia tu jadi dhaif. Cuma hadis maudhu', selain pada hadis maudhu' saja beliau tak ambil. Sebab hadis ni banyak tinggi. InsyaAllah kalau berkesempatan saya juga akan beritahu tentang apa istilah hadis. Istilah hadis. Ini untuk dia belajar hadis. Sebab tu saya pun sebelum belajar hadis, sekurang-kurangnya saya boleh renew balik, boleh ingat balik dulu, belajar dulu pada usul-usul hadis. Apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis muqal, apa itu hadis muallaq, apa itu hadis mursal. Hadis dhaif saja ada 380 jenis. Sudah. Nak ingat aku makan. 380. Kalau kata saya ingat satu pun tak setahun pun tak habis. Setahun 365 hari je. Dia 380 jenis hadis dhaif satu. Kemudian hadis sahih terbagi pada dua pula. Hadis sahih li zatihi, hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan pun terbagi pada dua pula. Hadis hasan li ghairihi, hadis hasan li zatihi. Kemudian hadis hadis muqal, macam mana pula keadaan dia. Hadis muallaq, hadis mursal. Sebab itu untungnya belajar usul hadis. Jadi saya belajar hadis ni daripada usul dia. Dulu kena hafal apa matan bakunya tu. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khalil nabiyyin ursila wa min aqsamil hadisil indah wa kullu hadisu tak ingat dah. 36 bait syair kena hafal. Dulu lancar macam air. Sekarang ni boleh lagi kalau bagi masa lah, ingat lagi. Pasal nak tahu dia bagi takrif tu. Kitab Bakunyah tu kecil je, tapi syair dia. Dia bagi syair tu, ingat syair tu, mudahlah ingat. Apa takrif hadis hasan? Tahu dah, 5. Kalau apa hadis sahih? Apa? 5 syarat dia hadis sahih. Tahu. Hadis hasan apa syarat dia? Boleh tahu sekali. Itu. Jadi sikit sebanyak akan datanglah. Kita akan sampai kita belajar hadis juga, saya akan beritahu kedudukan hadis ni. Tapi beliau dah beritahu hadis sahih, kalau hadis tu hadis dhaif, maka beliau akan terangkan dhaif dia. Jadi kita nak tahu bagaimanakah kedudukan hadis sahih dengan hadis dhaif dalam amalan. Hadis sahih ini memang sahih lah, kita tahu lah, memang boleh dibawa dalam amalan. Dan juga hadis sahih ini sahajalah yang diterima dalam hukum hakam bagi mazhab kita.
Imam Syafi'i rahmatullah alaih hanya mengambil hadis-hadis yang sahih di sisi